Hai semua. Hari ini saya akan ajar anda bagaimana kita akan buat scene dekat bahagian taman. Lepas tu kita akan set up scene sikit, bagi colour dia. Lepas tu at the end kita akan render dia. Itulah tutorial basically untuk hari ini. Jadi saya set up dulu. Right, kita dah dekat sini saya dah set up untuk shortcut key. Jadi inilah lighting. Lighting kita boleh delete. Untuk delete kita tekan X. Delete. Objek ni pun kita delete, tekan X untuk delete. Kemudian kita pilih kamera ni, select kamera ni. Lepas tu kita tekan M. Kemudian kita new collection, kita pilih kamera. Right. Lepas tu kita tekan OK. Lepas tu kita tekan H untuk hide. Dekat sini kita boleh tengok dia dah tak ada tutup mata. Right, on off. Okay, macam tu. Pertama sekali apa yang kita boleh buat ialah kita shift A, kita pilih plane. Kita besarkan plane ni. Right, macam tu. Kita shift A, pilih cube. Kita scalekan dia S, Z. Macam tu. Kita pilih snapping tool, pilih face. On kan snapping tool, kita tekan G, kemudian kita tekan Z. Oops, tak. Kita tekan G, kemudian tekan Z. Okay, tekan situ. Lepas kita tekan G, tekan Z. Okay, dia dah snap dekat bahagian sini. Untuk kita tekan 1. Boleh tengoklah, dia dah snap dekat bahagian surface tadi. Kita untuk kembali kepada ni balik kan, untuk tekan middle mouse, hold, gerakkan mouse dekat macam ni. So scroll out. Untuk objek ni kita namakan dia sebagai ground ataupun sebagai tanah. Kita masukkan dia dekat scene environment. Tak kisahlah apa-apa yang anda nak namakan dia. Jadi saya akan buat cube ni. Saya akan pilih dekat skin ni, tekan modify properties. Kita pilih dia, kita pilih dekat subdivision surface. Okey, jangan panik. Dia macam ni. Kita pilih dekat bahagian sini, kita pilih 3 dekat bahagian render. Dekat bahagian level of ni view ni, kita pilih 3. Dia viewport tu 3. Lepas tu kita pilih lagi, kita minimaskan dia sini. Add modifier again. Kita pilih bevel. Bevel ni dia macam akan smoothkan dekat bahagian tepi lah. Tak ada perubahan. Kita pilih segment 3. Kita minimize. Tak nak minimize tu tak apa, kita kena drag dia ke atas, baru dia akan ada perubahan. Lepas tu saya nak duplicatekan dia. Kita tekan shift D, duplicatekan objek ground ni. Kita tekan G, kita tekan Z. Saya offkan snapping tool. Saya tekan S untuk scale. Saya pilih Z untuk biar dekat Z. Right. Saya tekan 7 dekat bahagian numpad untuk dia view ke atas. Saya pilih dekat viewport yang shade macam ni. Saya scalekan dia biar dia luas sikit. So saya pilih 1 di ke atas, tekan G. Numpad 1 tadi numpad 1, tekan G, tekan Z. Dekat sini anda boleh tengok dekat shortcut, takut saya lupa. Right, lepas tu baru macam ni. Dia pilih dekat viewport shading. Okay, ni pun dah lawa. Saya akan ajar anda macam mana untuk buat pokok. Pertama sekali untuk buat pokok, kita kena buat batang pokok. Kemudian kita buat daun dia. Daun dia yang segitiga. Kita buat macam low poly lah. Tekan shift, klik button kanan dekat dekat mouse tu, biar dia dekat sini. Okay, shift, biar dekat snap kat situ. Kita tekan shift A, kemudian kita pilih silinder. Kecilkan silinder, circle, tekan S untuk scale dengan dia. Kita tekan snappy tool, on snappy tool, G, Z. Oops, masalah macam tu. Ataupun tekan G ke atas. Tool, macam tu. Kemudian kita boleh scalekan dia sikit. Alright. Kita pergi edit mode. Tekan tab untuk edit mode. Kita pilih nombor 3. Macam tu. Kita tekan G. Saya atas kan. Tekan G, tekan Z. Atas sikit. Alright. Lepas tu kita tekan scale. S untuk scale.
Okay, nice. Kemudian kita tekan kalau anda tengok dekat origin ni kan, ni dia panggil origin tau, dot origin. Maknanya kalau kita nak rotate, dia akan rotate dekat paksi origin lah. Contoh, kita nak rotate RX, dia akan rotate untuk paksi origin ni, ataupun RY. Kalau nak centerkan origin ni, kita klik kanan, dah select objek kan, klik kanan, set origin as geometry. Ni cara untuk set origin lah. Jadi dia akan rotate dekat bahagian origin ni, macam tu. Tu untuk origin. Jadi sekarang ni kita akan smoothkan dia. Untuk smoothkan dia, tapi saya lupa tadi ni kita kena smoothkan. Kalau anda tengok tadi, dia macam ada ni lagi kan. Kita kena smooth. Klik kanan, select objek tadi, klik kanan, lepas tu shade smooth. Sama dekat dalam bawah ni. Dia boleh kalau kita nak shade smooth ni, tapi macam tak lawa. Sebab tu kita kena gunakan tukar shade flip balik. Okay, sebab tu kita kena add modifier. Untuk add modifier, lepas tu kita pilih subdivision surface, tekan 3. Tapi dekat sini kita boleh gunakan bevel juga, tapi saya nak guna manual. Tekan tab, lepas tu kita kena buat loop cut. Yang ni loop cut, ataupun shortcut dia sebagai Ctrl R. Alright, Ctrl R untuk loop cut. Gerakkan dia ke atas macam tu, bawah. Alright, mau lagi ke salah macam mana? Okay, tekan tab balik untuk ke object mode. Lepas tu kita shade smooth. Klik kanan tadi untuk shade smooth. Tapi dia akan nampak macam ni lagi kan, tapi tak ada masalah. Kita boleh ubah dia lagi. Kita tekan tab, tekan Ctrl R ke atas. Right. Oops. Tu pun dekat sini. Tu nak adjust lah. Jadi dia lawa sikit. Ni adalah kita buat pokok. Lepas tu kita tekan, kita tukar nama dia. Ni batang kayu. Tu dia. Okay, lepas tu kita akan buat objek untuk daun. Shift A, cube. Alright, besar kan? Tak apa, scalekan dia. Kita GZ atas, tekan snap ni. Saya suka guna snapping tool ni biar dia santai ni. Alright, macam tu. Jadi macam mana kita nak buat objek ni, empat segi ni kepada macam piramid? Senang je. Kita tekan tab untuk ke edit mode. Lepas tu kita pilih nombor 1. Okay, nombor 1 ni untuk yang vertices. Kita select vertices hujung ni, bucu hujung ni dengan hujung ni. Select sekali macam ni. Klik kanan, kemudian kita pilih merge vertices and pilih dekat add center. Sama juga dengan ini, pilih macam tu. Klik kanan, merge vertices and pilih add center. Okay, sekali lagi kita buat, pilih dua ni, klik kanan, merge vertices and add center. Tada. Lepas tu kita boleh pilih lah tab, tekan tab balik. Sekarang ni macam piramid betul, tapi kita nak macam dia tajam ke atas. Okay, senang je. Kita pilih, tekan S, kita pilih Z untuk scalekan dia. Okay, kita GZ atas, tekan kamera dia. Okay tak? Kalau nak besarkan ni kita scale. Okay, saya sikit ke tu atas anda lah, macam mana nak buat ya. Ikut cita rasa anda. Macam tu. Okay, Maggi tau, cita rasa anda. Sekarang ni lah daun. Tekan nama dia, kita letak daun. Lepas tu kita select daun ni, select kayu ni. Kita tekan M, lepas tu kita pilih new collection, kita pilih pokok. Kita type pokok. Asyik pilih je. Nervous ke bang? Select ni lagi, select daun dengan select pokok. Select pokok. Kita duplicate objek ni, kita tekan Shift D, kita tekan G, kita tekan Y untuk gerakkan dia ke pasir Y. Macam tu. Kita rotatekan dia, rotate untuk dalam axis Z, tekan R, tekan Z. Right. Sekarang ni saya nak kecilkan ini sikit. Pilih daun, select dengan kayu ni, batang kayu ni. Kita scalekan dia, tekan S, scale dia, kecilkan sikit. Alright. Tekan nampak satu.
ke bawah. Okay lah ni. Dah cun dah tu. Alright. Nampak kan yang sebelah ni macam terapung sikit, tapi tak apa, pilih yang tu. Select ni, ke bawah sikit. Okay lah ni. Nak bagi nampak lawa lagi, pilih je lagi pokok. Buat je banyak-banyak pokok pun tak ada masalah. Gerakkan dia sikit. Shift D, GY, rotate sikit, scalekan sikit ke. Alright. Ni dah okey lah ni. So nak bagi nampak dia variation, tak adalah macam nampak ni sangat kan. Okay, ni dah macam ni. So kemudian kita akan buat pathway. Oops, sorry. Kita akan buat path. Okay, penting saya ingatkan masa buat projek ni, kalau boleh selalu tekan Ctrl S tau untuk save. So saya kena tekan save lah, ataupun manualnya dekat sini pilih save. Tapi saya biasa akan buat Ctrl S lah untuk save. Pilih je apa yang nama yang buat. Saya buat tutorial 2.1. Save Blender, Ctrl S. Jadi kalau buat ni memang kena selalu tekan Ctrl S lah. Kalau tak nanti habis lah korang. Lupa lah. Dia boleh hang juga kadang-kadang. Biasalah, tak semua yang hidup akan kekal. Macam tu. Tekan Shift A, pilih Mesh, pilih Cube. Okay, sekarang ni kita nak buat path. Okay, kecilkan dia macam tu. SZ, sikitkan dia untuk paksi Z. Alright, tinggikan dia sikit. Okay, snapping tool, biar dia snap dekat atas ni. Okay, nice. S, sikit dia pada spasi X. Okay, ni ikutlah anda nak macam mana. Y, kalau nampak macam ni sikit kan, boleh besarkan dia. Okay, besarkan je. Okay, klik kanan untuk set origin geometry. Scalekan dia besar. Okay, jangan panik. Kita adjust. Select ni, GX. Okay, pokok ni. Oops. So, ni untuk berjalan kaki. Boleh besarkan dia kalau nak. GZ. Lepas tu, kita add modifier. Kita pilih subdivision surface. 3, viewport 3. Lepas tu kita pilih bevels, tekan 3. Lepas tu kita ke ataskan dia. Alright. Lepas tu saya akan ajar anda macam mana kita nak buat banyak-banyak pathway ni tanpa kita duplicate. Adalah kita kena ggunakan array. Okay, kalau array ni dia dah satu, maknanya dekat factor X ni maksudnya dia akan bergerak kepada paksi X 1. Jadi kalau kita besarkan nombor dia akan jauh lah sikit. Jadi dekat count ni maknanya 2. Kalau kita tambah ni 3, dia akan jadi 3. Okay, jadi sekarang ni kita nak gerakkan dia pada paksi Y. Jadi kita kena ni kosong lah. Kita pilih Y 1. Kalau 1 ni 1, kena 2. Okay, kalau buat macam ni, kita kalau buat dia lekat tau. Kalau dekat nombor 1 ni dia akan melekat. Maknanya faktor 1 dia akan melekat. So kita kena tingkatkan faktor lah. 1.5 pun dah okey. Ikut kesesuaian anda. Kita tingkatkan count. Tak apa kalau lebih, tekan 7. Lepas tu kita pilih ni. Kita G, kita X. Alright, nice. Sekarang dah siap objek. Seterusnya adalah fasa seterusnya adalah kita akan colorkan dia. Ni adalah viewport shading. Sekarang dekat shading ni kita tak nampak. Maknanya kita putih je. Dekat sini kita select objek ni. Select objek bawah, kita pilih dekat material properties. Kita klik new. Lepas tu kita namakan dia sebagai ground ataupun tanah. Okay, kita gunakan Melayu lah sebab Melayu kan tutorial. Okay, pilih base color, pilih base color ni kita pilih lah dark sikit. Warna as a brown. Tanah warna apa? Macam tu. Boleh lah. Okay ni. Lepas tu yang ni itu warna hijau. Rumput. Ni as rumput. Kemudian base color kita pilih dia warna hijau. Kinda like this. Okay. This one pun okay.
Lepas tu ni lah pathway. Path. Dia sebagai path. Lepas tu kita buat ni. Path ni mana macam ni. Okay. Lepas tu kita colourkan macam ni. Yang ni batang kayu ataupun wood. Make it a bit dark sikit. Pilih colour macam ni. Bawa sikit dark. Okay, nice. Lepas tu ni kita pilih warna hijau ataupun daun. Ada nama daun. Bolehkan tak kalau nak? Dia macam ni, kita boleh dekat ni kan, kita dah boleh pilih dua cara untuk colourkan objek yang sama. Kita boleh pilih yang ni. Satu, kita select objek ni, kita pilih dekat sini, kena ada list semua yang kita dah buat, contoh daun. Okay, cara untuk daun lah. Tapi kalau ada banyak objek, katalah ada 1000 objek, pening lah kita nak colourkan semua, nak pilih tekan satu kan, pening lah. Bukan pening, maknanya dia lambat kerja lah kata. Jadi untuk pilih nak cepatkan, tekan shift, pilih objek ni, hold shift kan, pilih objek ni juga. Lepas tu pilih objek yang tak ada colour dulu, lepas tu pilih objek yang colour yang kita nak. Dekat sini colour koko ni kan. Lepas tu kita tekan control, kita tekan L, control L, kemudian kita link material. Macam tu lah. So sebab ni kan dah saya buat tadi kan, so pilih yang ni tak ada colour, tekan shift, pilih yang ni warna hijau, tekan control L, pilih link material. So dia dah link material lah. Ok, ni ground, kita pilih select plane ni, kita pilih colour ground ataupun apalah, colour apa pun. Pilih dia macam ni sikit, kinda like this one. Okay, a bit metallic. Right, nice. Ataupun nak warna kelabu pun boleh, tak kisahlah, kita try. Lepas tu kita tekan camera. Okay, dia macam ni. So dekat camera ni, kita select camera ni, kita hide in viewport ni, kita on biar mata ni on, mana yang kita boleh select lah. Tekan sekali lagi. Lepas tu kita tekan N, tekan N key, kita pilih dekat item. Lepas tu kita tukar angle ni, rotation ni mesti 60 dan 45. Ni saya nak buat autographic. Okay, sekarang ni kita dah select tau kamera ni, sebab tu dia colour warna orange ni. Kita tekan G, lepas tu kita tekan Z untuk tinggalkan dia. Mana ni dah colour ni berubah, kita boleh adjust kat sini. Okay, Y, X untuk adjustkan size ni, kita boleh tekan dekat bahagian yang macam output properties ni, macam yang ada printer ni, pilih dekat sini, atau 190, tak kisahlah, nak pilih 1080. Tapi kalau nak render ni lagi, orang kata macam lagi power atau lagi macam smooth, tengok tu clear, kita kena tingkatkan lah dia. Yang ni anda kena carilah contoh size 4K berapa, contoh 2160 ke, 2160 bawah dia pun kena 2160, mana dia square lah. Bila pilih render, dia akan lagi nampak lagi macam sharp lah, tak adalah macam nampak blur. Okay, ni untuk adjust ni. Tapi dekat kamera ni kita kena adjust dia as a orthographic, dekat orthographic. Jadi dekat orthographic ni kita nak adjustkan dia, kita kena hidekan kamera. Okay, lepas tu kita kena select plane, kita besarkan plane, kita scalekan dia. Alright, lepas tu kita select kamera balik, select kamera, on camera kan, GZ, kita adjustkan kamera ni, GY. Alright, kita tak boleh zoom tau, dekat autography ni memang tak boleh zoom. Kalau nak besarkan dia, nak besarkan objek ni kan, kita kena off viewport ni, hide viewport ni, kita select all, nak select all tekan A je, kita dah hide kan, jadi dia tak select lah kamera ni. So kita besarkan dia S, so nanti dia scale besarkan. So nak ke bawah sikit tekanlah G. Kalau tak nak adjust macam tu, tekan balik ke mana-mana, select kamera, on balik kamera, tekan balik kamera, tekan G, tekan set. Okay, this one. So apa yang kita perlu buat ialah, keduanya ialah
kalau kita tekan render ni, dia macam ni je. Sebab apa? Sebab kita tak setting lagi render viewport. So pergi dekat gambar kamera ni, render properties, kita pilih EV kepada cycles, kemudian kita pilih CPU kepada GPU. Maknanya saya nak render ni menggunakan GPU, itu graphic card lah. Terusnya saya pilih juga denoising, pilih render and lamp kepada OptiX, kemudian kita pilih dekat shading. Okay, dekat shading ni, kalau nampak serabut ni boleh tekan hide kalau tak nak lah. Okay, haze je untuk hide. Bawa sikit, kita pilih objek ni. Objek ni kita select world. Kita nak adjust dunia sekarang ni. Dia panggil world lah, world background ni, sebab sekarang kan warna, kalau tekan ni warna ni. So kita pilih nak add texture ni, tekan shift A, kita search, kita type sky texture. Dia kat sini color macam ni. So dekat sky texture ni kita boleh tengok dia ada sun disk, sun intensity, sun elevation, sun rotation, altitude, air, dust, ozone dan sebagainya lah. So kat sini kita boleh pilih juga jenis yang ni, cross-sec, macam-macam lah. So nanti main-main lah kat sini. So biasanya saya akan buat sun intensity ni, saya kurangkan kepada 0.1 ataupun 0.001. Tengok keadaan, dan tengok kesesuaian. Right, lepas tu kita rotatekan dia 45. Kemudian nak daun ni, kita tekan left camera ni. Okay, nampak tak? Lepas tu kita tekan ni, tekan select properties kat bawah ni. Lepas tu adjust lah color ni, ataupun pilih dekat world ni, select world ni, pilih object. So kat sini dah boleh ubah, nak kasih metallic ke, nak kasih dark ke, ataupun lah kepada anda. Okay, oh kinda lawa. Ubah sikit 0.5. Ya betul. Right, boleh adjust color ni. Biasanya saya boleh je adjust kat sini, tapi biasa saya selalu suka kat sini. Kecuali kalau ada banyak kan, nak tambah note, macam-macam note kita boleh tambah kat sini. Tu level professional lah, tapi tak perlu, boleh guna juga. Alright, ni pun dah cute ni. Bagi dia dark sikit. Banyak betul alright saya ni. Apa saya cut. Okay, this one is cool. Okay, dah nampak macam okay je. Pilih balik kat sini, lepas tu pilih dekat layout. Dekat layout ni, kita pilih ni. Pilih apa? Viewport shading, render je. Viewport shading. Alright. Untuk render dia, kita pilih je tekan render, kemudian render image, ataupun shortcut kita tekan F12. Okay, kita tunggulah. Ni kelajuan ni bergantung kepada prosesor yang anda guna lah. Masa render kan anda boleh minimize je, boleh tengok balik. Cuma kalau boleh tak payah edit lah. So nanti kalau edit ni dia boleh jadi pening sikit kadang-kadang. Kadang-kadang dia boleh error lah apalah. Tapi setakat ni tak ada error lah. Cuma ni dekat render ni kita boleh tulis berapa persen dah, 81%. Dia kalau rendering rendering kalau objek 1080 petak-petak yang orange ni dia jadi besar sikit. Sebab ni size besar. 2160 memang kotak ni jadi kecil lah. Sebab dia render pixels dia tu kan. Alright guys, once dah finish macam ni, apa yang anda perlu buat, tekan image, kemudian save as. Alright, itu saja guys. Okay guys, itu saja guys. So inilah hasilnya yang kita dah buat video tutorial tadi. Simple, mudah je, senang je. Cuma kena sabarlah sikit sebab 3D ni kadang-kadang memanglah kita nak jadi pro terus tu memang tak boleh. Kita kena buat selalu repetition lah, slowly by slowly. InsyaAllah saya akan buat video lagi upcoming. Cuma itulah kadang-kadang saya sibuk sikit. So guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share kalau video ni bermanfaat. Kalau tak suka, unlike je lah. Unlike pula. Kalau tak suka, dislike lah. Apa susah. Alright guys, see you again. Assalamualaikum. Bye bye.